نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah, Khatul Iman, kita sambung majlis ta'lim kita bersama dengan sahabat-sahabat kita daripada Wellington, New Zealand. Semoga sahabat-sahabat di sana sihat dan diberkati oleh Allah, dimudahkan segala urusan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita sampai muka surat 71 Pak Amir, ya? Hari itu kita berhenti 9 hari bulan 10. 7 ha? Oh, saya silap botar dah. Ini 14. Betul saya silap. 7 bulan 10. Kita masuk hadis ke-19. Wa an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitab fana'kulu fi aniyatihim qala afana'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghayraha faghsiluha wa kulu fiha muttafaqun alaih. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu an, aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di negeri ahli kitab. Maksud dia bukan negeri orang Islam lah, ahli kitab. Kata dia, bolehkah kami makan pada bejana mereka? Baginda menjawab, jangan kamu makan padanya, kecuali jika kalian tidak mendapatkan yang lain, maka cucilah bencana mereka, kemudian makanlah padanya. Hadis ini berkaitan dengan sahabat tanya kat Nabi, mereka nak makan daripada bekas aniyah, bekas orang ahlu kitab, orang kafir lah kita kata. Nabi kata, pergi cari dululah bekas lain. Kalau dah tak ada bekas lain, Nabi kata, pakailah, basuh pakailah. Susah tak basuh, Nabi kata. Baik. Abu Tha'labah Al-Khushani dinisbahkan kepada Khushain bin An-Namir. Khushain bin An-Namir. Dari Quda'ah, daripada Quda'ah. Namanya Jurhum bin Nashib. Nama dia Jurhum bin Nashib. Dan dia spelling Melayu ni payah baca, no? Dia Jurhum bin Nashib. Nashib, nun alif shin ba, Nashib. Nama dia Jurhum dengan jim ra ha mim. Jurhum
bin Nashib. Baik, dia lebih terkenal dengan jolokan yang diberikan kepadanya. Dia lebih terkenal dengan nama Abu Sa'labah. Dia terkenal dengan Abu Sa'labah Al-Khushani. Nama betul dia Jurhum bin Nashib. Dia membai'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bai'ah Ar-Ridwan. Dia terlibat dengan bai'atul Ridwan. Orang terlibat dengan bai'atul Ridwan semuanya ahli syurga. Semuanya ahli syurga. Nabi minta siapa nak berjanji setia dengan aku, tidak syirik pada Allah, tidak membunuh, tidak itu, tidak ini, maka semua sahabat bagi bai'ah. Kecuali Osman. Osman tak ada. Osman ada di Mekah masa tu, dia kena tahan. Maka Nabi kata hadza yadun Osman. Nabi kata ni tangan Osman. Maka Allah turunkan ayat yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Begitulah Allah redanya para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bahagian kepadanya pada perang Khaybar dan mengutusnya pada kaumnya. Lalu mereka pun masuk Islam. Dia berpindah ke Syam dan meninggal di sana pada tahun 57 Hijrah. Dan ada pendapat lain tentang tahun meninggalnya. Tapi pendapat yang dipakai adalah tahun 57 Hijrah. Dalam perang Khaybar dia terlibat menyampaikan dakwah kepada ahli Khaybar. Ahli Khaybar ni penuh dengan Yahudi. Bila zaman Sayyidina Umar halau mereka keluar semua. Baik, hadis ini dijadikan dalil. Tengok hadis ni, tengok bahasa dia ni. Hadis ini bukan menjadi dalil, hadis ni dijadikan dalil. Maksud dia, ada ulama lain ambil hadis ni untuk buat satu dalil. Maknanya tak sepakat lah. Hadis ni dijadikan dalil najisnya bekas ahlul kitab. Dia punya pinggan ke, cawan dia ke, camca dia, garpu ke, yang dah sentuh dengan mulut dia, najis. Ada ulama jadikan hadis ni lah sebagai dalil. Di mana perkataan najis tu diambil pada perkataan dua. Nabi kata pergi cari yang lain. Satu, kemudian kalau nak pakai basuh. Jadi dia mantikkanlah. Kenapa nak pergi basuh? Basuh biasa kerana kotor kan. Tapi ni Nabi suruh basuh. Nabi tapi cari yang lain. Tak ada, pakai tapi basuh. Maka dia kata itu isyarat kepada tak bersih. Dan bila tak bersih dia kata najis lah. Kata dia. Apakah kerana najisnya makanan mereka? Satu. Ataukah kerana mereka memakan babi dan meminum khamar padanya? Pada apa? Cawan-cawan mereka minum arak. Kemudian makanan-makanan mereka, bekas-bekas piring, pinggan, mereka letak benda-benda haram. Benda-benda orang Islam tak boleh makan, mereka masak letak atas itu. Kerana itukah? Atau kerana ia dimakruhkan? Yang menyatakan najis makanan orang kafir adalah Hadawiyah dan Qasimiyah. Ini dua-dua mazhab Syiah. Dua-dua aliran daripada mazhab Syiah, Hadawiyah dan Qasimiyah. Mereka bersebelah Yaman, mungkin mereka banyak. Ini pandangannya mereka pegang lah. Mereka kata benda tu najis, mungkin najis. Mereka kata. Dan dia kata didukung juga oleh Ibnu Hazmin. Di sini dia dalam kitab asal dia tak sebut nama Ibnu Hazmin. Dia kata wastadalu aidan bi Zahiri. Puak Zahiri, Daud Az-Zahiri, dan Ibnu Hazmin juga dikatakan sebagai mazhab Daud Az-Zahiri. Zahir dia pegang zahir hadis tu menunjukkan bahawa segala sisa bencana, bekas-bekas makuk pinggan orang kafir, kesemua itu dianggap najis.
Juga disokong oleh ayat Allah, kata mereka juga berdalil dengan zahirnya firman Allah Ta'ala. Mereka juga wastadallu aidan bi zahir, mereka juga mengambil dalil zahir daripada Al-Quran, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Dan ahli kitab disebut musyrik kerana mereka menyatakan bahawa Isa adalah putera Allah dan Uzair adalah putera Allah. Selain mereka dari Ahlul Bait seperti Al-Mu'ayyid, seperti satu lagi golongan dalam mazhab Syiah dipanggil Mu'ayyid Billah. Golongan Mu'ayyid berpendapat mengenai sucinya makanan mereka. Ada satu golongan Ahlul Bait, mereka sandarkan mereka ni pada Ahlul Bait, ahli keluarga Rasulullah. Mereka kata tidak, makanan ahlu kitab ni suci. Kata Sun'ani, dia kata, dan inilah yang benar, ini yang benar berdasarkan firman Allah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Maka sembelihan orang-orang yang diberikan Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Ini daripada surah Al-Ma'idah ayat yang kelima. Jadi ada dua pandangan kita baru jumpa. Satu, Hadawiyah dan Qasimiyah menyatakan bahawa berdasarkan hadis ni, sisa makanan, sisa bekas-bekas pinggan, samcua, garpu, cawan orang kafir adalah najis. Adalah najis. Tapi ada juga satu lagi daripada kalangan Ahlul Bait, yang mereka menamakan diri mereka ini golongan Mu'ayyid Billah. Mereka menyatakan tidak najis. Kata Sun'ani, pandangan inilah rasanya benar, tidak najis. Kenapa? Kerana surah Al-Ma'idah ayat 5 menyatakan, Allah kata wa ta'amul ladzina utul kitab. Allah kata makanan orang-orang ahlul kitab, yakni sembelihan dia apa? Benda-benda ahlul kitab sembelih, Quran kata halal lakum, halal bagi kamu orang Islam. Wa ta'amukum, dan sembelihan kamu, makanan kita yang kita sembelih ni, halal lahum, halal juga bagi dia. Apa yang depa sembelih dengan syarat mereka ahlul kitab. Mereka bukan penyembah berhala, bukan musyrik. Mereka ahlu kitab. Maka sembelihan mereka halal kita makan, dan sembelihan kita halal mereka makan. Maka daripada ayat ni tak timbullah masalah daging korban kakekah mereka nak makan. Tak timbullah. Sebab yang kita sembelih tu apa dia? Kambing. Kambing yang kita sembelih ni mereka boleh makan, tak? Orang kafir boleh makan. Quran kata halal kita makan. Dan bahawa Nabi SAW berwudu dari tempat bekal seorang musyrik. Nabi pernah berwudu daripada satu bekas ayak, daripada bekas ayak itu kepunyaan orang musyrik. Nabi berwudu. Juga berdasarkan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, kata Jabir, kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW, lalu mendapatkan bejana dan tempat minum orang musyrik, dan beliau, yakni Nabi, tidak mencela hal itu atas kami. Ini hadis yang sahih riwayat Abi Daud. Bila perang dapat habis mangkuk-mangkuk pinggan, dia elok-elok, dia kaya-kaya, beli elok-elok, maka sahabat pakai. Bila sahabat pakai, Nabi tak mencela. Pendapat tersebut dapat dijawab bahawa hal ini ketika Islam berkuasa dan tidak ada perbicaraan padanya. Jawapan ini terdapat dalam Asy-Syarah. Hal itu berdasarkan bahawa ketika umat Islam menguasai harta kaum musyrikin, maka hal itu bersih, dan kami tidak berpendapat demikian kerana tidak ada dalil. Golongan-golongan yang menyatakan maka sisa bekas-bekas pinggan orang kafir itu najis,
Dia kata memanglah ada hadis, bila berlaku perang ambil pinggan-pinggan mereka dan Nabi tak mencela pakai. Yang tu dia kata dalam suasana kita dominan, perang mereka kalah, kita menang, maka bila kita menang automatik barang mereka jadi najis. Adapun hadis tadi, hadis Abu Sa'labah, ini cerita dia pergi ke negeri kafir, artinya kafir dominan. Maka dia kata dalam suasana kafir dominan, mereka ni khianat kat kita ni, dia boleh buat anytime. Maka mestilah kita berhati-hati dengan mereka punya ni. Tapi kalau kita menang, insya-Allah mereka tak berani buat khianat. Ini kata golongan Hadawiyah dan Qasimiyah. San'ani kata aku tak setuju cakap lagu tu, sebab tak ada dalil. Mana ada dalil? Mana ada dalil kata itu suasana Islam dominan? Tak ada. Bukan dalil begitu. Kata dia begini, akan tetapi kami katakan makanan orang kafir suci dan yang dikuasai kaum muslimin daripada harta mereka pada dasarnya suci. Bukan bererti bukan bererti suci lantaran dikuasai. Dan jika hal itu dapat diterima, maka dalil-dalil lain sudah cukup. San'ani kata makanan orang kafir yang mata kepala kita tak nampak najis, tak nampak najis, makanan dia ke, harta dia ke, semuanya suci. Kalau kita perang, kita boleh ambil. Dalam peperangan dia kalah, kita dapat. Dalam makan-makan biasa pun suci, kata San'ani. Adapun Nabi suruh pergi basuh, itu sifat. Selagi kita tak basuh, kita akan ragu. Bukan kata orang kafir, Islam nama Islam pun. Tambah dunia hari ni pakcik, kita pergi kata kepada, panggil Dr. Nasim ke, duduk makan, bekas sisa orang, dia makan, dia tinggal, dia pergi basuh tangan, dah biar kering Zat. Kita kata tak apalah, saya kuih-kuih ni saya pakai pinggan ni buah nasi. Kalau ada depan doktor, dia disuruh pergi basuh ke tak? Pergi basuh ha? Kita kata mana boleh tak payah basuh, berkat-berkat orang Islam. Doktor dia buat muka. Berkat apa? Dia kata hang tak tahu bakteria duk terbang macam mana, hang tak tahu kuman-kuman duk main macam mana. Itu bukan masalah orang kafir saja. Kita nak makan, Nabi suruh basuh tangan. Maka basuh itu menunjukkan sifat tabi'i kita makan. Bukannya daripada Nabi suruh basuh tu menunjukkan bekas sisa makanan mereka itu najis. Tidak, kata dia. Mana boleh Nabi tak sebut najis kalau benda tu najis? Najis ni hukum. Mana boleh Nabi biar kita meraba-raba duk pi ya ke najis ke tak? Kalau benda tu najis akan keluar daripada mulut Rasulullah. Najis wajib dihindari. Ahmad meriwayatkan daripada hadis Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh seorang Yahudi pada jamuan makanan, roti yang terbuat dari gandum yang telah berubah. Dan Nabi pernah diajak makan oleh orang Yahudi. Dia makan roti di rumah dia, Nabi makan. Nabi tak sebut basuh dulu pinggan, tak. Nabi makan, bismillah. Dalam Al-Bahr dia berkata, pensyarah kitab kata, seandainya makanan mereka haram, nescaya Nabi menyuruh untuk menjauhi lantaran apa? Minimumnya jumlah kaum muslimin ketika itu. Kalau haram halal ini suci tak suci berkaitan dengan jumlah orang Islam sikit ke banyak, Nabi dah habaq lama dah. Tak ada kaitan ini semua. Kesemuanya kalau haram orang Islam makan bekas cawan orang kafir kan, Nabi akan habaq benda haram. Mana boleh Rasul tak sampaikan? Ballighu ya ayuhan nabiyyu balligh ma anzalallahu ilaik. Itu Quran. Nabi sampaikan apa yang Tuhan turunkan kepada kamu. Maka Nabi akan sampaikan. Dan banyaknya mereka menggunakan, pasti tidak lepas dari pakaian dan makanan mereka. Kebiasaan semacam ini perlu adanya penentuan hukum. Bercampur dengan orang. Bahkan kalau zaman Sayyidina Umar buka negeri-negeri ni, bala tentera duk pergi masuk ke negeri kafir. Bayang perang negeri tu kafir. Iraq sebagai contoh, Iraq. Di antara hal orang kafir ni, dia kalau dia sembelih dia sembelih dia punya lembu kibas dia sembelih. Dia nanti tengok kambing tu
bila mak kambing beranak kambing tu makan susu kan, dia makan susu. Bila tuan kambing ni dia tengok kambing tu mula nak berpindah daripada minum susu, perut dia dah kuat kot, dia mula nak ragut rumput, dia mula start tunjuk dia punya selera nak makan rumput, dia akan sembelih. Dia tak mau rumput tu masuk dalam perut, dia sembelih. Taklah besar sangat kan, mungkin kambing tu umur berapa bulan ke, 3 bulan ke 4 bulan, kecil-kecil, orang kata anak macam tu. Dia ambil, dia sembelih, bukan dia buat apa, isi taklah banyak sangat, dia akan ambil orat dalam kambing tu, yang bila kambing tu minum, susu tu masuk ke dalam orat tu. Dia ambil orat tu, dia pandai dia potong, maka susu yang duduk dalam orat tu, dia akan jadi macam keju, dia melekat di dinding-dinding orat tu. Dia nanti pegang orat tu, dia jemur bagi kering. Lepas tu dia nanti ambil isi kambing tu, dia nanti potong lumak sampai hancur-hancur ambil. Dia campur sikit dengan dia punya macam kacang tu, dia perui masuk dalam tu. Masuk dalam tu jadi padat lah. Lepas tu dia jemur bagi kering, lepas tu dia jual satu zirak, satu hasta. Oh Pak Amir, kita duk makan tu Pak Amir, macam makan aiskrim. Oh sedap. Kalau cerita macam dia. Sedap. Bila tentera Islam masuk ke Iraq, orang musyrik ni banyaklah jual benda tu. Tentera Islam ni pergi beli makanan tu, sedangkan yang tu datang daripada anak kambing yang disembelih oleh ahlu kitab. Tentera Islam pergi makan. Maka ini benarlah firman Tuhan, sembelihan mereka halal kita makan, sembelihan kita halal dia makan. Maka tidaklah timbul masalah najis, taklah timbul dia kata. Maka banyak lagi, kalau benda tu najis, dia kata melibatkan pakaian depa, makanan depa, masuk dalam rumah depa sediakan makan minum, kalau semua ini najis, maka Nabi akan bagi penjelasan. Ni satu ketentuan hukum yang berjalan hari-hari, kena, penting dia kata. Mereka yang kata najis kata, hadis Abu Sa'labah tidak bererti dimakruhkan makanan pada bencana mereka lantaran kotoran, kerana ia najis. Beliau tidak akan mensyaratkan ketiadaan yang lain, sebab bencana yang bernajis dan juga benda lain setelah menghilangkan najisnya adalah sama-sama tidak bernajis, atau untuk menutup kemungkinan agar tidak jatuh kepada haram, atau kerana ia najis lantaran apa yang dimasak di dalamnya, bukan kerana makanan mereka, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Dawud dan Ahmad dengan lafaz, sesungguhnya kami hidup di sekitar ahli kitab, dan kami dan mereka ahli kitab memasak babi dalam periuk mereka, minum khamar dalam bencana mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendapatkan yang lain. Ini sahabat Nabi menceritakan senario daripada hadis Abu Sa'labah tu, ialah memang benda tu wujud. Bila mereka masak makanan-makanan tak halal ni, masa itulah Nabi kata, pergi carilah pinggan mangkuk lain, pasal nampak dengan kepala. Tu pun Nabi kata, kalau dah tak ada yang lain, Nabi kata basuh je, tak sebut pun sama di sini, basuh je, basuh pakai. Itu kondisi hadis tu. Maka kalau tak ada benda-benda yang kita nampak haram, maka apa kita hukum dia? Suci. Dia minum ayak, kedai-kedai kopi kita, dia pemain minum ayak lagu tu, kita pun dia buat pegang dengan tisu, pelari pergi sana, rejam dengan ayak panas. Negeri bagi kat dia tak apa, cawan dia pergi basuh. Baguslah pekah kita. Itu hadisnya yang pertama tadi mutlak, sedangkan hadis ini muqayyad, terikat dengan khusus. Okey, hadis Abu Sa'labah tadi adalah hadis yang umum.
Adapun hadis yang kedua ni, riwayat Ahmad, Abu Daud yang sahih ni, menceritakan sahabat kata, kami pernah hidup sekitar ahli kitab, kami tengok mereka masak babi dalam periuk mereka, dan mereka tuang arak dalam bekas minum mereka. Hadis ni nama dia muqayyad, lebih khusus. Lebih khusus. Dengan bencana yang di dalamnya dimasak dan diminum apa yang telah disebut, maka yang mutlak ditinggalkan, lalu mengamal yang muqayyad. Okey, dia kata dengan ada hadis ni, maka hadis yang kata mereka masak dalam periuk-periuk mereka tu benda-benda haram, hadis ni kita lebih ambil iktibar. Dia kata bila kita tahu, so kita kena hati-hati ya. Ataupun kita tak tahu tapi kita ragu-ragu, kita pilih basuh. Tapi tanda-tanda dia masak benda haram tak ada. Pinggan dia semua mai keluar bersih, akopal, akorok, semua bersih. Kan dulu dia baju kan, akopal ni bagus Pak Hamid, insya-Allah dia kata balin tak jatuh. Oh, orang percaya benda dahsyat lah. Orang kampung balin tak jatuh. Jatuh pecah. Balin tak jatuh, dia kata. Adapun ayat, maka najis menurut bahasa adalah dianggap kotor, lebih umum dari pengertian menurut syariat. Ada yang berpendapat bahawa maknanya adalah yang bernajis, kerana mereka disertai kemusyrikan yang sama dengan najis. Juga kerana mereka tidak suci, tidak mandi, dan tidak menjauhi berbagai najis yang bercampur dengan mereka. Olehnya itu, maka dipadukan antara hadis ini dengan ayat Al-Ma'idah, dan hadis-hadis tersebut sesuai dengan hukumnya. Dan Al-Ma'idah lebih jelas maksudnya, dia kata. Kalau kita ambil suratul Ma'idah, Allah kata innamal musyrikuna najasun. Allah kata musyrik itu najis. Kalau kita ambil ayat ni pun kita dah dapat hukum. Apa dia? Yang kata najis musyrik itu najis apa? Najis akidah dia, bukan tubuh badan dia. Nama dia najis ma'nawi. Maka dipadu pula dengan hadis, dengan Al-Ma'idah ayat Taubah 28 tadi. Taubah 28, najis itu najis maknawi, bukan tubuh badan dia apa, najis makna, akidah yang tak sama dengan Quran ni. Cuba tengok akidah yang tak sama dengan Quran dan Sunnah. Quran kata najis. Itulah saya katakan dulu kan, kalau orang tu mengaji tasawuf tiba-tiba jadi Tuhan, nak kata apa dia? Apa tu? Nak kata apa dia? Ayat acak tak najis. Ayat acak bukan najis. Kalaulah mengaji boleh jadi Tuhan, maka Fir'aun lah membawa ajaran yang paling benar dalam dunia ni. Dialah kena Tuhan. Dia mula-mula mengaku jadi Tuhan. Dunia sepi, tak ada orang mengaku Tuhan. Dia kepala mula keluar. Ana rabbukumul a'la. Maka apa Allah kata dekat Musa? Izhaba ilal Fir'aun. Pergi jumpa. Allah suruh Nabi, seorang Nabi pergi betulkan akidah orang yang menyatakan dia Tuhan. Nabi kena betulkan. Tak tahu masyarakat kita, umat Nabi belajar tasawuf, Tuhan duduk dalam poket. Aku tak boleh makan kek ni. Pasal apa? Kalau aku makan kek, aku makan Tuhan. Macam tu. Siapa cakap lagu ni? Quran kata izhaba ilal Fir'aun. Kerja betulkan akidah orang ni, kerja Rasul. Tak boleh biar. Maka kita kalau kata umat Nabi, kerja pertama serius dekat kita adalah akidah. Bila orang cakap akidah silap, kita kena kata silap. Apa risiko kita ambil? Kena terima lah. Kalau buat sembahyang dia silap, tak apalah, kita boleh lagi. Tapi tunjang utama adalah agama, adalah akidah. Maka tak boleh. Ayat Quran kata najis itu ada pada akidah mereka. Dan suratul Ma'idah kata makanan orang kafir itu, makanan ahlu kitab itu halal kita makan, dan makanan kita halal dia makan. Maka bila kita padu dua ayat ni saja, kita tahu dah najis yang dimaksudkan kepada musyrik itu apa dia? Bukan pakaian dia, bukan tubuh badan dia, tapi akidah dia. Tapi kalau di pakaian dia ada najis, kita kata najis aini, najis nampak dengan mata, barulah kita hukum. Itu bukan dia, kita pun sama lah macam tu. Maka dia kata jelas daripada hadis yang kita jumpa tadi, menunjukkan kepada kita bahawa Nabi suruh sahabat pergi basuh segala
pinggan-pinggan cawan orang kafir ini, kerana sahabat sendiri bagi tahu kat Nabi, depa pernah duduk dengan ahli kitab masak babi, ahli kitab tuang arak dalam gelas depa. Bila Nabi dengar statement lagu tu, Nabi kata kalau boleh tak usahlah makan daripada bekas lagu tu, pergi cari yang lain. Kalau dah tak ada, Nabi kata basuhlah, menghilangkan kita punya keraguan untuk pakai dia balik. Tujuan basuh tu tak maulah bekas-bekas tu lekat, pasal kita haram makan babi, haram dah makan babi, maka bersihlah, basuh kan. Haram kita minum arak, dia pitu arak dalam tu, buang arak tu, cuci, boleh pakai balik. Tapi kalau tak ada apa, maka kalau tak ada apa, hukumlah al-bara'atu zimmah. Al-bara'atu zimmah apa dia? Hukum pada hukum asal. Apa dia? Hukum asal dia al-aslu bara'atu zimmah. Asal dia tidak ada apa-apa hukum, maka sucilah dia. Itu hukum asal. Kata San'ani, yang inilah yang lebih nampak terarah. Tapi Hadawiyah dan Qasimiyah, mereka kekalkan dengan pandangan itu adalah najis. Itu dikekal sebagai najis. Baik. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau bimazadatim mar'atin musyrikatin, muttafaqun alaih fi hadis tawil. Hadis ni hadis yang panjang, tapi Ibnu Hajar ambil dia punya point saja. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berwuduk dari berjana seorang perempuan musyrik. Berjana, kita Melayu panggil apa? Berjana. Bahasa kita tak ada. Ada. Kita kata pekakah periuk dapur ana. Periuk dapur pekakah, pinggan-pinggan mengkuk ana. Pekakah ni, pekakah dapur ni. Dapur masuk rempah pula lagi kan. Ni apa ni? Pekakah ni lah garpu, sudu, cawan, pinggan, besen, ini semua dipanggil sebagai apa? Ni bencana ni. Bencana. Ha? Macam tekor, macam Dia asal makna jak kan? Itu bahasa kita. dia macam jak Ustaz. Ya. Dia ada mulut kecil tu. Yang tu lah. Okey. Tapi afana kulu fi aniyah, bekas-bekas depa ni lah. Bekas-bekas depa duduk pakai ni semua ni kan. Tapi kita boleh faham lah maksud dia kan, yang depa duduk pakai lekat di mulut ni. Hadis ni muttafaqun alaih, dan hadis ni daripada sebuah hadis yang sangat panjang. Baik, Imran bin Husain adalah Abu Nujaid. Nah, betul. Nama dia Abu Nujaid. Abu Nujaid Al-Khuzai Al-Ka'bi. Abu Nujaid Al-Khuzai Al-Ka'bi. Dia masuk Islam pada perang Khaybar. Dia tinggal di Basrah hingga meninggal dunia pada tahun 52 atau 53 Hijrah. Dia termasuk sahabat yang paling mulia dan ahli fiqh. Dia di antara sahabat alim. Dia mati di antara 52 ke 53 Hijrah. Dia banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi, sahabat-sahabat ambil hadis daripada dia. Dan sampai hari dia sakit. Berapa tahun dia sakit, Pakcik Bari? 30 tahun dia sakit. Perut dia membesar. Sampai semua sahabat Nabi mai ziarah dia, semua teriak. Dia kata, hampa teriak buat apa? Dia kata, aku dengar, dia kata, malaikat datang bagi salam kat aku. Itu janji Nabi kat aku. Maka ini bukan kata dia, ini bukan balak Tuhan bagi kat aku, tapi ini nikmat. Dahsyat Imran bin Husain. Dalam hadis Ahmad, Az-Zahabi sahihkan hadis Ahmad. Imran bin Husain kata apa? Kata Imran bin Husain, dia kata, masistu zakari yamina mundu bay'atu biha.
Ini perkataan dia. Az-Zahabi kata hadis ini perkataan ni sahih daripada Imran bin Husain. Imran bin Husain kata, pertama kali aku salam dengan Nabi. Aku salam tangan kanan aku ni, aku salam dengan Nabi. Bila aku salam dengan Nabi, bersentuh tangan aku dengan tangan Nabi, satu benda aku buat dalam hidup aku. Seluruh benda-benda yang tak ada berkat aku tak buat dah dengan tangan kanan, termasuk menyentuh zakar aku tak pernah sentuh dengan tangan kanan, kerana tangan itu bersentuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang orang ni seokok lengah tangan ni, tukar tangan ni. Masya-Allah. Imran bin Husain, sahabat yang dikirim salam. Sahabatnya malaikat datang bagi salam, bukan kirim salam. Kepada Aisyah sahabat kirim salam, tapi Imran bin Husain malaikat mai rumah dia bagi salam, dan dia dengar dan dia jawab. Itu apa yang Nabi sebut pada dia. Di antara kata-kata Imran bin Husain yang selalu dia ulang dalam hidup dia, dia suka ulang kata-kata ni dalam hidup dia. Dia kata, inna ahabbal asya ila nafsi ahabbuha ila Allah. Dia kata, benda yang paling aku suka dalam hidup aku adalah benda yang disukai oleh Allah. Kalau Allah suka aku sakit, aku suka aku sakit. Syed Imran bin Husain. Kita duk dengar wali-wali sakit beratus-beratus tahun, tak payahlah wali. Imran bin Husain kita kalah dah. Imran bin Husain ahli syurga. Baik. Bahawa Nabi SAW bersabda, Nabi SAW dan para sahabatnya berudu dari bekas, iaitu tempat bekas berisi ayak terbuat daripada dua kulit, ditambah yang ketiga agar lebih luas, sebagaimana terdapat dalam kamus seorang perempuan musyrik. Dalam hadis ni kata mazadah bermakna tu, dia kata ni buat pada kulit kambing, asal dibuat pada dua kulit, kemudian dia besar bekas tu pakai kulit nombor 3 supaya ayak masuk. Bahasa lama kita panggil apa? Qirbah ke gharibah, qirbah je. Qirbah kan? Berarti gantung macam tu di belakang. Bekas itu kepunyaan satu perempuan Yahudi, nama dia bekas itu dipanggil dengan nama mazadah. Maka Nabi pernah menggunakan bekas itu berudu ketika nak salat bersama dengan para sahabat dia. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan beberapa lafaz, di antaranya bahawa Nabi SAW mengutus Ali radhiyallahu anhu dan seorang sahabat lain bersamanya pada salah satu perjalanan beliau. Lalu mereka kehabisan ayak, maka beliau bersabda, pergilah kalian berdua mencari ayak. Lalu keduanya berangkat dan menemui seorang wanita di antara kedua bejana atau tempat perbekalan yang terbentang dan penuh ayak di atas untanya. Lalu keduanya bertanya kepadanya, di mana ayak? Dia menjawab, kemari, aku janjikan akan mendatangkan ayak untuk saat ini. Keduanya berkata, pergilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga ucapannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bekas itu, kemudian beliau menuangkan dari kedua mulut tempat pembekalan tadi, lalu menyeru kepada manusia, minumlah dan berilah minum. Maka minumlah di antara mereka yang ingin minum, dan memberikan minuman siapa yang dikehendaki. Dalam hadis tersebut terdapat tambahan dan mukjizat nabawiyah. Maksudnya, beliau sallallahu alaihi wasallam berudu dari tempat bekal perempuan musyrik, dan inilah dalil apa yang telah berlalu dalam syarah hadis Abu Sa'labah mengenai sucinya bekas kaum musyrik itu. Jadi kalau najis seperti kata Hadawiyah dan Al-Qasimiyah, maka Nabi tak akan buat. Maka bermakna najis bekas-bekas orang kafir itu bila ada najis lah. Tak ada najis, tak ada satu. Ataupun kedua, keadaan kita yang ragu. Dan ragu ni bukan berlaku pada semua orang. Main 3 orang, seorang ragu. Maka yang mana ada ragu tu dia pergi cuci lah, habislah. Dan dia jangan hukum orang lain. Jangan hukum orang lain. Tajuk ni lah saya kena maki teruk dulu di Pulau Pinang. Tajuk ni pernah maki cukup-cukup.
Sampai terpaksa dibatalkan kuliah. Saya kata kita pergi beli mi di kedai mi kan, tak ada tuntutan kita tanya dekat tuan jual mi tu, ni mi Melayu ke mi Cina, tak ada tuntutan. Tapi bila kita dah tanya dia tu habaq mi Cina, jadi masalah lah. Masalah pada awak jangan rawit dengan orang ni nombor 2 dia mai, dia dah tahu dah mi Cina, dia ni tak tahu apa. Dah bagi mi 5 bungkus, dia ambil 5 bungkus, lepas tu dia duduk jigil tengok kawan tu, Allah sembahyang kuat untuk darah mi Cina, dia bukan tahu. Dan kalau Cina tu buat mi, orang Cina boleh dah buat mi? Boleh. Yang tak bolehnya dia pemasuk benda haram dalam tu. Kalau kita pergi tengok memang ada benda haram, tak boleh makan lah. Tapi kalau tak tahu, hotel-hotel kita duk pergi kena macam-macam tu, siapa chef besar-besar dia? Tak tanya apa pula. Ayak soya dulu kita duk minum tepi jalan kan. Kita aiskrim yang kita duk makan, beli kat anak-anak kita tu, Magnolia lah, aiskrim apa lah semua kan. Tak tanya pula. Sekolah cokolot nala-nala punya cokolot hebat-hebat tu kan, mai pada negeri mana? Kita tak tanya pula. Saya kata bab tu pakcik, dia kata baru tahu selama ni dia duk terdarah benda kapiak. Kena juga. Mana boleh. Kita kena jaga ayak tangan orang kapiak tu, kalau setitik kena ke badan kita, hitam hati kita. Dia nak kata apa? Adik duk ada kan? Ya, you Cina lah. Ha? Ya, you kotak Cina. Cina pula. Tak hitam pula. Tak lah. Masalah kita tak mau, itu hak kita. Saya tak mau. Saya tak mau sumbang ekonomi kafirin. Okey, itu hak kita. Atas kita. Tapi kita nak pakai hukum, nak hukum borong semua haram, tak boleh. Tengok tahu cantik dia duk buat sambai semua kan, nak makan. Saya Nualik ke siapa punya ni, dia main ragu-ragu. Dah lah tadi kan, bila ragu-ragu jadi masalah. Orang makan tak apalah, kita tak makan. Bila orang makan kita duk buat remut muka, ya Allah gamak dia telan lah. Orang sunnah semua lagu ni kot. Dia kata pula macam tu. Orang sunnah semua lagu ni, tak kira apa makan-makan. Nak tanya, saya tanya. Saya bukan boleh halal orang nak tanya. Mi Cina ke, kotiau Cina ke. Tapi bihun orang tak tanya. Kan? Lencikang ke, cendai orang tak tanya. Kemudian dia orang tanya. Tak apalah, hak mereka lah bertanya. Juga menunjukkan atas sucinya kulit bangkai yang disamak, kerana kedua tempat bekal tersebut terbuat dari kulit haiwan sembelihan orang musyrik. Tengok, orang musyrik sembelih binatang tu, kemudian disamak, pakai dia buaya, Nabi ambil, bukan kata untuk uduk, minum. Maka data ini menunjukkan kulit tu kalau dah disamak suci. Sedang sembelihan mereka adalah bangkai, menunjukkan pula sucinya makanan orang musyrik, kerana perempuan musyrik tadi telah menyentuh ayak tersebut secara langsung dan kurang dari 2 kolah. Dia habaq pula ayak tu kurang daripada 2 kolah. Nabi pakai. Kerana mereka telah menyebutkan bahawa satu unta tak dapat membawa ayak sebanyak 2 kolah. Satu unta nak heret 2 kolah ke mana dia kata. Tapi dia kata Nabi pakai minum dan pakai berwuduk. Ini menunjukkan ahlu kitab, cara ahlu kitab lah. Tapi perempuan yang Nabi jumpa ni dikatakan perempuan musyrik. Imra'atin musyrikatin, musyrik. Orang musyrik sembelihan apa kita tak boleh makan. Kan? Tapi walaupun tak boleh makan, dia sembelih, kita tak boleh makan bangkai, tapi kulit binatang tu tetap kita boleh sama. Pasal tu dia buah ayak dalam tu, Nabi pakai ayak tu. Nabi tak kata ayak tu najis pasal kena dengan kulit tu. Dan Nabi minum lagi. Dan makanan mereka Nabi makan. Yang mana boleh makan, Nabi makan. Biasa musyrik Nabi makan roti. Tadi kan cerita Nabi makan roti, bukan makan sembelihan. Tapi ahlu kitab ni kalau bagi kambing Nabi makan.
Maka Quran pisahkan musyrik dengan ahli kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Allah bezakan. Pun demikian, sembelihan musyrik kita kata bangkai, sembelihan ahli kitab kita kata boleh makan, tapi lain daripada sembelihan, maka suci, kita boleh makan. Siapa yang berpendapat bahawa makanan mereka najis dan berkata bahawa ayat tidak bernajis kecuali dengan yang dapat berubah, maka hadis tersebut adalah dalil atasnya. Siapa yang kata makanan orang musyrik itu najis, ni hadis ini telah menjadi jawapan. Jadi hadis yang kita baca ni hadis daripada Imran bin Husain, dia menyokong hadis Abi Sa'labah Al-Khushani yang menyatakan bekas orang-orang bukan Islam ni tak najis, kita boleh pakai. Saya tak tahulah, kot ada satu masa nanti orang Islam dan orang bukan Islam boleh berkongsi satu gelas. Mana nak tahu, very close partner bisnes macam mana kau cukup baik punya, minum kopi secawan. Kita pun janganlah tengok. Tapi saya ingat kalau luar negeri boleh minum kopi secawan, sebab cawan dia tu dia ambil Allah. Betul abang Melbourne punya cawan tu, kita minta kopi, duit dia lah Pak Mik kan, duit dia RM3 lah, kopi dia tu dia dah. Kita kata, oi, boleh kenyang 2 hari ni. Cawan dia puas hati. Kita kenyang tu lah. Cawan kita kenyang tu tak boleh lah kongsi 2 orang. Dan nisbah orang kafir yang agak educated hari ni taklah seperti orang kafir yang orang kata apa, dulu tanam sayur kan, sebelum dia jurus sayur tu dia fire dulu atas sayur tu. Tak ada dah. Silat-silat yang buat kerja tu orang kita pula. Tak ada. Baik. Hadis yang lagi satu, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, akhrajahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an, kata Anas bin Malik bahawa gelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah, lalu beliau menempelkan pada tempatnya retak itu sambungan daripada perak. Dia terjemah dengan makna gelas nah. Tapi qadah bukan gelas eh. Qadah ni kita kata mangkuk ah. Tak apa, dia boleh tahan air. Nama tu orang panggil kedah kot. Kedah Darul Aman, pasal je lapang padi lah kot eh. Dia boleh duduk kedah baca ada kedah ha. Qauf dal ha. Qadah. Rupanya ada dalam hadis lah. Anna qadahan nabi, tempat berbuah air tu. Kita kata mangkuk lah. Mangkuk tu pecah, retak. Lepas tu apa yang dibuat, Nabi tampai mangkuk tu dengan perak, lebok perak tu pergi tampai. Bahawa gelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah, lalu beliau menempelkan pada tempatnya retak itu, maksudnya terbelah dan pecah sambungan dari perak, yakni menghubungkan sesuatu dengan yang lain, atau silsilah, iaitu lingkaran yang terbuat dari besi rantai dan yang semacam dengannya. Nabi tengok retak tu ada satu macam besi rantai daripada perak tu, Nabi pilkat kat situ supaya bila buah ayak dia tak meleleh daripada dalam keluar. Hadis tersebut adalah dalil diperbolehkan menempel berjana dengan perak, dan tidak ada perbezaan mengenai kebolehannya sebagaimana telah disebut. Kita jumpa hadis tak boleh makan daripada bekas emas dan perak kan? Yang tu totally emas dan perak solid. Yang ni hanya menempel. Macam kita akan periuk berlubang. Saya ingat yang tu perak ke Pak Amir? Kita tempel tu. Perak kan tu? Nama dia mercury perak. Timah. Mahal lah.
Kita tempek kan berlubang, periuk berlubang kita tempek. Kalau tempek lagu tu, hadis ni kata boleh. Yang tak bolehnya solid semua ni adalah perak atau emas, kita pitu ayat dalam tu kita pergi minum. Itu tidak boleh. Baik, tapi di sini mereka berbeza pendapat mengenai orang yang meletakkan sambungan itu. Hadis ni ulama bukan berbeza pendapat pasal hukum, berbeza pendapat siapa yang pergi tempek tu, Nabi ke Anas. Al-Baihaqi menutur dari bahagian mereka bahawa yang meletakkan sambungan tersebut adalah Anas, dan ini ditetapkan oleh Ibnu Salah. Penulis berkata pendapat tersebut perlu dipertimbangkan kerana dalam Sahih Bukhari daripada hadis Asim bin Ahwal, kata dia, aku melihat gelas Nabi SAW di sisi Anas telah terbelah, maka dia menyambungnya dengan perak. Ulama hadis kata siapa yang pi tampai gelas Nabi itu, Anas ke Nabi? Baihaqi kata Anas. Ibnu Salah kata tak, kena semak balik. Ibnu Sirin kata padanya terdapat rantai yang terbuat dari besi, lalu Anas nak menggantikannya dengan rantai dari emas atau perak. Maka Abu Talhah berkata pada Anas, jangan sekali-kali engkau mengubah sesuatu yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW, lalu dia pun meninggalkannya. Syakir benda tu retak. Anas nak pergi tampai, Abu Talhah pergi tegur. Ni Abu Talhah tegur ni bukan pasal sembahyang, pakcik, gelas. Abu Talhah kata Anas, gelas ni Nabi buat lagu ni, yang hang nak pi buat macam lain pasal apa? Anas stop, tergemam Anas. Bayang kalau ibadat, kita bukan pi tambai gelas, tambai ibadat. Tengok sahabat Nabi macam mana, bekas je. Itulah ikhwan, selagi kita tak belajar hadis ni ikhwan, kita tak akan jumpa manhaj. Selagi tak belajar hadis, kita duk main hati orang kan. Tapi bila kita mula belajar hadis, antum belajar hadis, antum bercakap hadis, antum mungkin jadi orang nombor 21, 22, 23. Dia tak jadi 20 lagi dah, dia bertambah lagi. Bila antum tak belajar hadis, tak bercakap macam hadisnya duk ada, kita, orang putih kata apa safe, please safe, kita berada pada tempat yang selesa lah, selamat, cantik, elok lah. Hadis ni boleh belajar, tapi jangan sebarkan ke orang. Dia macam tu, belajar boleh, termasuk macam ni antum belajar, ambil tahu hal-hal macam ni kan. Jangan pergi cerita kat bini, jangan cerita kat anak-anak, jangan cerita kat mentua, antum selamat. Baguslah menantu aku ni, dengar kata duk mengaji hadis, tapi bagus apa aku buat, semua dia buat okey. Tapi mula bercerita, Pak Mentua jenis ada ni sikit, belajar sikit, warak sikit. Pak Mentua pergi kedai tanya tahu kuah siapa punya, fishball siapa punya. Kata ni pakcik ni Melayu yang ni, yang nampak kuning terang sikit tak tahan, ni orang Melayu punya. Yang kuning tahan sikit orang Cina punya. Dia ambil Melayu punya. Menantu pun ikut ontak sama, pergi tanya. Beli aiskrim, tanya kelang ni siapa punya, Cina punya. Pekerja dia buat aiskrim macam mana? Cina tak makan. Kak sebut siapa punya, Melayu punya. Macam tu kita hidup, kita aman lah. InsyaAllah kita aman. Tapi kita mula bagi pandangan, dia kata ayah, cik ingat ayah tak payah duk tanya lah ya. Duduk depan mata kita, halal kita kira halal. Mula hang duk pergi DAS kah? Siapa mengajar? Mula Muda. baik. Ini adalah lafaz Al-Bukhari, mengandung makna bahawa kata ganti yang terdapat dalam ucapannya fasal salhu bil fiddah, fasal salhu bil fiddah, fasal silhu bil fiddah. Maksud dia kembali kepada Nabi SAW. Ibnu Sirin kata yang ni kembali pada Nabi, sebagaimana dikatakan Al-Baihaqi
Akan tetapi bahagian akhir daripada hadis tersebut menunjukkan makna yang pertama, dan bahawa gelas tersebut tidak berubah dari semula pada masa Nabi SAW. Jadi seolah-olah mereka bersetuju kata yang tampai itu adalah Nabi, adalah Nabi yang tampai. Akhirnya apa jadi? Gelas tu tak berubah daripada hari Nabi tempah dia sampailah Nabi wafat, duk macam tu lah. Kan bila Nabi wafat, apa kata sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud? Dia kata apa? Dia kata segala bekas-bekas Nabi tak pecah lagi. Kan dia masuk dalam masjid, orang duk zikir kan. Dia kata bekas-bekas Nabi di rumah tak pecah lagi. Nabi baru wafat tak pecah lagi. Hari tu pecah dah tampai lah. Yang tampai tu tak pecah lagi. Hampa dah ikut dah jalan lain. Saya katakan, San'ani kata San'ani, sambungan tersebut bukan rantai yang hendak diubah oleh Anas, yang nampak bahawa ucapannya fasal saluhu adalah Nabi SAW, dan ini merupakan hujah bagi yang telah disebut. San'ani kata betul, Nabi yang buat sendiri, dan memang sifat Nabi itu dia tak suka bagi susah orang. Jadi apa kita belajar pada petang ni? Yang pertama kita belajar, satu, apa hukum di sisi sunnah Nabi kita makan segala, kita pakai segala bekas ni, cawan, pinggan, garpu semua daripada orang kafir. Apa hukum? Hukum dia adalah suci, boleh. Cuma kita nak pakai tak pakai atas kita. Kalau kita wah-wah, ambil betul hadis tu pergi basuh. Kalau tak wah-wah, hukum dia adalah suci. Satu. Yang kedua, Nabi suruh basuh tu semua pasal apa? Pasal hadis Abi Daud kata apa? Sahabat kata kami duduk dengan ahli kitab, mereka masak babi, mereka minum arak. Bila cerita tu sampai pada Nabi, Nabi kata macam ni lah, kalau boleh cari bekas lain, pergi cari dulu. Kalau tak ada, Nabi kata kena pakai tu juga, pergi basuh. Basuh itu bukan pasal nak menghilangkan najis, nak menghilangkan kita punya masalah kita lah. Dan yang ketiga, segala ayah mereka, bekas mereka, kulit-kulitnya mereka samak ni semua dikira suci. Ahlu kita, sembelihan dia kita boleh makan, sembelihan kita mereka boleh makan. Musyrik, sembelihan mereka kita tak boleh makan, tapi makanan mereka yang tak sembelih dan tak ada najis di dalam dia dan kotoran, kita boleh makan. Nak makan tak makan atas kita punya semangat. Dulu kita duk makan Pak Amit kuih kerah bila dipawali kan, kuih batu tu, kita tokok nasi cangkuih. Sedap. Oh, tak belum tak bisa tak belum Allah pelihara daripada kecil. Tangga 1000 cangkuih kan. Tu dia daun pisang pegang. Dia cangkuih betul, bukan dia pakai sudu, cangkuih. Tapi bukan cangkuih tanah tu, cangkuih bersih punya. Merelit cangkuih tu, dia cangkuih dia bubuh tu, kita tak tahu lagu tu. Sekali dia tu pula dalca. Kita bukan tahu dalca dia sabar masak, nampak ubi ke darah. Sedap. Tangga 1000. Jalan ni. Dia pun dengar benda ni mampu ya. Kemudian kita belajar apa dia? Kita belajar daripada hadis Imran bin Husain juga, Nabi pernah mengambil wudu daripada bekas mazadah imra'ah musyrikah. Bekas yang di qirbah tu kita panggil kan, menunjukkan ayak dia suci. Sedangkan San'ani kata satu unta tu mana boleh bawa ayak sampai 2 kolah. Tapi Nabi ambil bekas tu buat wudu dan buat minum. Ini menunjukkan suci. Jadi kalau kita pergi rumah orang bukan Islam, masa kita pergi tu tak nampak benda-benda meragukan, dan dia hidang ayat kopi pada kita, bismillah atas kita lah. Atas kita buat keputusan tu, ijtihad lah. Jangan duk pergi telefon mana-mana majlis fatwa, jangan. Hadis dah keputusan kita. 4 orang, 2 nak minum, 2 tak mau, kita tak boleh kata apa. Tapi setiap keputusan kita kena melihatkan ayat muka tuan rumah lah juga. Pasal kita orang Islam, setiap tindakan kita, tuan rumah tu dia akan sangkut terus pada Islam, bukan pada diri kita. Oh, dia kata orang Islam ini macam orang Islam ini macam so, kita bagi barang kat dia pula, dia terima depan, dia balik ke belakang.
Pasal kita buat lagu tu, kuih bakui dia bagi, kuih bulan dia bagi. Kita nak tanya Ustaz nah, ni kuih bakui ni ada apa? Ada buah minyak babi yang Cina tu boleh terkejut. Ayo Haji, tak pernah lagi dalam dunia Cina kuih bakui buah minyak babi. Haji, mana punya kuih bakui Haji? Tapi nak tanya, buah telur ada? Telur ada lah bubuh. Tanya pula, ayam tu siapa belah? Sementara dia nak makan kuih bakui tu, boleh raya Cina tu depan pula. Duk soal-soal tak jawab. Kita ambil cara sunnah yang ada, cara Nabi SAW. Baik, lepas ni kita akan masuk bab sahabat-sahabat di Wellington sekalian. Saya ingat bab ni sahabat-sahabat duduk di negeri orang putih lagu ni lebih jelas lah kan. Kita pergi makan di, memang kedai tu kedai Turki kan, tapi yang masuk tu bukan orang Islam saja, tukar orang, sana Turki, sini Turki, sana Turki duduk negeri orang dia, semua orang tukar. Jadi Hamka dalam kitab dia apa, Al-Azhar kan, di bawah bab apa tu, di bawah bab ayat Al-Ma'idah, ayat 3 surah Al-Ma'idah. Ayat 3 surah Al-Ma'idah, itu bab dia haramkan makan bangkai semua tu. Hamka cerita pengalaman dia pergi ke negeri orang putih. Dia kata bila kita sampai negeri orang putih, kita pergi supermarket dia kan, dia dah ayam dah potong siap. Hamka kata satu benda kita nak tahu, negeri yang kita pergi ni apa agama dia? Agama dia agama ahlu kitab atau agama musyrik? Cukup itu kita ambil tahu untuk menyatakan pada kita ayam yang kita nak beli di supermarket itu halal kata halal. Kalau majoriti penduduk di sini agama dia agama musyrik, maka ayam tu kita tak boleh makan, sebab kita hukum agama dia. Kalau penduduk negeri itu Kristian masalah, ahlu kitab, maka cukup. Macam mana dia sembelih kita tak ambil tahu. Pasal apa? Pasal Quran kata sembelihan dia apa halal kat kita. Maka kalau negeri itu agama dia Kristian, kita pergi kat situ terus kita beli, kita jangan tanya. Hamka kata macam tu. Saya ingat kalau Hamka hidup, dia akan jadi orang nombor 22. Dia cakap pelik-pelik lah ni. Tapi inilah pengalaman orang yang merantau. Dia merantau dengan ilmu kan, dia merantau. Kita akan dapat melihat benda ni semua. Jadi sahabat-sahabat di Wellington tu, saya rasa bab ni kita baca, dia pun lebih tahu daripada kita. Nanti kalau kita jumpa sahabat-sahabat sana, kita boleh tanya balik. Dia pun lebih faham hadis daripada kita. Kita masih lagi duk tanya tahu fishball ni semua lah duk tanya kan. Pasal kita takut lah hati jadi hitam. Dah ustaz hitam seorang, sudahlah apa jangan jadi hitam. Itu yang duk tanya tu. Ingat belum? Dia kena maki tajuk ni, tajuk mi kuning. Tanjung dulu kan. Lupa ada surah apa nama. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk bab baru, bab menghilangkan najis. Kita akan tengok bab berkenaan dengan menghilangkan najis ni macam mana. Lepas bab menghilangkan najis, baru kita masuk bab wuduk. Hari Khamis kita dah masuk bab solat. Hari Jumaat kita masuk bab wuduk. Jadi lepas tu kita tengok. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak boleh belum. Kalau saya buat kuliah 1 jam, saya tak boleh pergi, tak biasa lagi. Kemarin? Itu kira macam Israel lah. Biasa kuliah